Sebelum daripada kita mentasawurkan apa makna syirik, kita tengok dulu dalil-dalil yang menunjukkan sabit sungguh bahawasanya khatamun nubuwah itu ada di atas belikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Faqih menakalkan daripada beberapa kitab, iaitu pertamanya kitab Al-Khasa'isun Nubuwah Al-Kubra Al-Musamma Kifayatul Talib Al-Labib fi Khasa'isul Habib li Syekh Jalaluddin As-Sayuti Allah Ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Di dalam kitab Al-Khasa'isun Nabawi Nubuwah ataupun Khasa'isun Nabawiyah Al-Kubra tersebut di dalam kitab ni pada muka surat 140. Syekh Jalaluddin As-Sayuti mendatangkan bab yang khusus pada menyatakan bab ni, iaitu zikrul mu'jizati wa khasa'isi fi khalqihi syarifi ma jaa fi khatamin nubuwah. Tersebut di dalam kitab ni bab pada menyatakan khatamun nubuwah. Lalu Imam Sayuti mengemukakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaikhan telah mengeluarkan oleh dua orang syekh, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. An-Sa'ib bin Yazid qala kuntu khalfa zahrin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fanazartu ila khatamihi baina katifaihi mislu zirril hajalah. Berkata Sa'id bin Yazid radhiyallahu taala anhu, aku telah berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tertilik kepada khatamihi, iaitu tanda nubuwah, khatamun nubuwah Nabi di antara dua belikat Nabi, seumpama butang kacing, zirri makna mithlu zirri, seumpama butang kacing, hajalah yang berbentuk seperti kopok, makna bujur. Yang kedua pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhraja Muslim wal Baihaqi an Jabir bin Samrah qala ra'aitu khataman nubuwah baina katifaihi mislu baydatil hamamati yushbihu jasada. Telah mengeluarkan hadis oleh Imam Muslim dan Baihaqi daripada Jabir bin Samrah, telah berkata ia Jabir, ra'aitu, aku melihat khataman nubuwah, aku telah melihat khatamun nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua belikat Nabi. Khatamun nubuwah Nabi ni seumpama apa? Mithlu baydati, seumpama telah hamamati, seumpama telah burung, yushbihu jasadahu, tapi bukanlah telah burung, akan tetapi kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam diri dia ni, cuma bentuk dia tu serupa baydatil hamamati. Satu. Yang kedua pula, wa akhrajal Baihaqi, telah mengeluarkan oleh hadis ni oleh Baihaqi an Salman al-Farisi, daripada Salman, Sayyidina Salman al-Farisi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendatangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alqi ila ridaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapok ke akan ridak yang Nabi pakai di bahu Nabi capok. Wa qala, dan berkata Nabi, unzur, lihat olehmu hai Salman, ila ma umirta bihi, kepada bagai yang diperintahkan engkau dengannya, dengan bagai. Fara'aitu, maka aku pun melihatlah khatama baina katifaihi, khatamun nubuwah di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislu baydatil hamamati, seumpama telah burung. Itu hadis yang kedua. Makna di sini kita dapat lihatlah bahawasanya Nabi sendiri pun perintah kepada Salman al-Farisi untuk nazar, untuk lihat kepada khatamun nubuwah. Ada ni, kerana ia salah satu tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Abu Na'im an Salman al-Farisi qala baina katifaihi, di antara dua belikat Nabi,
baydatun kabaydatil hamamati 'alaiha, kabaydatil hamamati. Di antara dua belikat Nabi ada satu baydah, ada satu benda yang orang panggil seumpama telur tu. Dia ada ni, yang buju. Ada satu kulit yang buju, kabaydatil hamamati, seumpama telur burung, 'alaiha maktubun. Di atas telur tu tertulisnya batinuha, akhir dalal baydatil hamamati tu Allahu wahdah la syarikalah Muhammadur Rasulullah, wa zahiruha, dan dikeliling, maknanya dikeliling khatamun nubuwah tu tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Berhadaplah kamu ke Nabi Muhammad ke mana saja yang kamu kehendaki, maka sesungguhnya engkau akan diberi kemenangan. Jadi ini bagai yang telah dinakalkan oleh Imam Sayuti di dalam kitab dia Khasaisun Nabawiyyatul Kubra. Jadi jelaslah bahawasanya khatamun nubuwah ni sabit dan ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikirakan peringkat hadis tu sama ada dhaif atau hasan atau sahih. Lalu kita buka pula kitab Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud, syarah bagi Maulid Barzanji yang dikarya oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar daripada Banten, daripada Indonesia, sezaman dengan Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, sehingga alingnya dia diberi gelaran Imam Nawawi Tsani. Seolah-olahnya kealiman dia, kewarakan dia dan kehaibatan pada ilmu dia seumpama Imam Nawawi yang kedua. Dah ni, kerana Imam Nawawi yang pertama maklum di kita. Jadi kerana alingnya dia ni, lalu Syekh Ahmad Zain Fatani bagi gelaran Imam Nawawi Tsani, sehingga ulama-ulama Mekah, seluruh ulama-ulama Mekah, ulama Azhar baik, semua bagi gelaran kepada dia Imam An-Nawawi Ats-Tsani, Imam Nawawi yang kedua. Siapa dia yang termasuk juga memberi gelaran kepada Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani ni, Imam An-Nawawi Ats-Tsani, iaitu Syekhul Azhar sendiri, Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Syekhul Azhar. Dia ni kerana beliau sempat belajar dengan Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Jadi Imam Nawawi Ats-Tsani ni, Imam Nawawi Al-Bantani, ada satu kitab yang dia karya syarah bagi Maulid Barzanji. Maulid Barzanji yang dikarya oleh As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji, Mufti Syafi'i bagi negeri Madinah. Iaitu maklum di kita lah, pada puya-puya maklum musim-musim Maulid, tempat kitanya baca Maulid Barzanji. Lalu Imam Nawawi Al-Bantani atau Imam Nawawi Ats-Tsani ni karya kitab syarah bagi kitab Maulid As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Dalam kitab ni pada muka surat yang ke-52, pada mensyarah ke mata khatamun nubuwah qad ammahun nuru wa'alah. Lalu Imam Nawawi Ats-Tsani dia tulis syarah dia, waqtulifa hal wulida sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan telah bersalah-salah ulama adakah khatamun nubuwah tu zahir dia ada dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahirnya Nabi. Waqtulifa hal wulida sallallahu alaihi wasallam wa huwa, yani wa huwa ay ma'a khatamun nubuwah wa wal ma'iyah, ay zalikal khatamu bih, ataupun ulama berkhilaf lagi, wudi'a ba'da wiladatihi, ataupun khatamun nubuwah ni diletak, mana dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas daripada lahir. Tu ulama berkhilaf, adakah ketika lahir itu ada dah khatamun nubuwah atau lepas lahir itu baru ada khatamun nubuwah. Ala qaulaini, ukhtulifatu ala qaulaini, di atas dua pendapat ulama. Qad ammahun nuru wa ala, kata kitab Barzanji. Lalu Imam Nawawi Ats-Tsani Al-Bantani pun syarah, qila,
Kata ulama, huwa syamatus sauda'u. Khatamun nubuwah ni tanda yang hitam. Mana seolah-olah kat tanda. Mana orang ada tanda tahit lalat lagi, tanda besar tu. Tanda orang lahir. Tanda yang hitam, tudrabu ila sufrati hauluha sya'ratun mutawaliyatun. Makna ada bulu-bulu yang halus, dia kata. Seolah-olah ka'anna sya'ratun tu, seolah-olah bulu-bulu yang ada pada topuk yang hitam, tanda yang hitam, khatamun nubuwah yang ada atas dua belikat Nabi SAW tu, urful farasi, bulu di leher kuda. Wa qala az-Zarqani, katanya Imam Zarqani, maktubun fi batinihi, tertulis di dalamnya, di dalam lingkungan orang panggil khatamun nubuwah tu. Tadi dalam kitab apa Khasaisul Kubra, riwayat daripada Abu Naim, daripada Salman Al-Farisi. Qala az-Zarqani maktubun fi batinihi, tertulis di atas belakang khatamun nubuwah. Dalam khatamun nubuwah tu, Allahu wahda la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh wa ala zahirihi, dan dikelilingi dia tu fi jihatil yamani, pada jihad yang kanan, tawajjahu haitsu syi'ta wa fil yusra, dan di kiri pula pada pihak orang panggil khatamun nubuwah tu tertulis apa? Fa innaka mansur, sebagaimana inilah, wa hadza misaluh, dan ini bagaimana misal. Wa hadza misaluhu. Lalu Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi As-Sani lukis perumpamaan khatamun nubuwah yang ada di atas dua belikat Nabi SAW, yang maklum di kita ramai mana dah ni tutup guru pondok, ustaz-ustaz dan ummatul muslimin, umat Islam dah ni tahu maklum bid-darurah bentuk khatamun nubuwah yang ada di atas belikat Nabi SAW. Walaupun Nabi sudah tidak ada, kata Imam Nawawi As-Sani, walaupun Nabi tak ada lama dah, khatamun nubuwah tu ada di atas belikat Nabi, tapi bentuk dia tu bukan sia-sia. Walahu khawasun, ada bagi dia khasiat kama nukila, sebagaimana bagai yang khasiat yang telah dinakalkan anit Tirmizi, daripada Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Maka di sini ada beberapa sahabat kita membahas ke siapa Imam Tirmizi di sini. Adakah Imam Tirmizi, dibaca tiga wajah, yang mengarang kitab Sunan Tirmizi, atau Imam Tirmizi Syekhus Sufi. Maka ni tidak ada masalah bagi kita, kerana dua-dua ulama ni, Imam Tirmizi yang mengarang kitab Sunan Tirmizi baik, dan Syekhut Tirmizi dia jadi Syekhus Sufi, dua-dua tu min ahli sunnah wal jamaah. Dah ni Imam Tirmizi, pengarang kitab Sunan Tirmizi pun min Sufi, tapi kerana dia masyhur dalam bidang hadis. Dah ni dalam bidang hadis. Ada pun Imam Tirmizi dia mau kata yang sebenarnya waktu bid orang panggil khasiat ni, yang dinakalkan oleh Imam Nawawi As-Sani ni, ialah Syekhus Sufi. Tidak ada masalah kerana dia pun ulama. Nahu bahawasanya Imam Tirmizi ada kata, qala, telah berkata ia Imam Tirmizi, man tawaddaa, siapa-siapa yang berwudu, wa nazara ilaihi, dan menilik kepadanya, kepada khatamun nubuwah, waqta subhi, pada waktu subuh, yahfazuhullahu ta'ala ilal masai, memelihara akan dia, akan orang yang menilik, akan man tu, akan orang yang menilik tu, ilal masai, sehingga waktu petang. Wa man nazara ilaihi waqtal maghribi, siapa-siapa tilik pada waktu maghrib, yahfazuhullahu ta'ala ila waqti sabahi, memelihara oleh Allah Ta'ala sehinggalah waktu subuh. Wa man nazara ilaihi fi awal syahri, siapa-siapa tilik pada awal bulan, tilik khatamun nubuwah pada awal bulan, yahfazuhullahu ta'ala ila akhir syahri, memelihara akan dia oleh Allah Ta'ala sehingga akhir bulan. Wa man nazara ilaihi, siapa-siapa dia tilik kepada khatamun nubuwah fi awalis sanati, fi awalis sanati, menilik akan dia akhir khatamun nubuwah ni pada awal tahun, yahfazahullahu ta'ala ila akhiris sanati, memelihara oleh Allah Ta'ala
akan orang yang menilik tu sehingga akhir tahun. Minal bala'i, semua sekali tadi tu ta'alluq pelihara daripada berapa? Daripada segala bala-bala, wal afati, dan segala penyakit-penyakit. Wa man nazara, dan siapa-siapa yang tilik ilaihi, kepadanya, kepada khatamun nubuwah tu, waqtas safari, pada waktu nak pergi musafir, yasiru zalika safaru mubarakan, menjadilah oleh Allah Ta'ala akan musafir dia tu musafir yang berkat. Alaihi wa man mata, siapa-siapa dia yang mati fi tilkas sanati, mati di atas demikian itu tahun hak dia tilik khatamun nubuwah tu, yahtamullahu lahu bil iman, dan iman, mati dari iman maknanya. Bal boh ke kata Imam Tirmizi, wa arju, aku harap-haraplah, wa arjullah ta'ala, aku harap-haraplah kepada Allah Ta'ala, annaman, bahawasanya siapa-siapa dia nazara ilaihi, menilik kepadanya, kepada khatamun nubuwah, bisidqil mahabbah, dengan sebenar-benar kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal imani, dan sebenar-benar beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi umrihi marratan wahidatan. Dan ini pada seumur hayat dia tu sekali ya tilik khatamun nubuwah, tapi tilik dia tu dengan penuh kasih mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku harap gapo kata Imam Tirmizi, yahfazuhullahu ta'ala min jami'i ma yakrahu ila an yalqallaha ta'ala. Aku harap bahawasanya Allah Ta'ala memelihara dia daripada segala barang dibenci ke akan dia akan barang, sehinggalah dia mati berjumpa dengan Allah Ta'ala. Intaha di dalam kitab Madarijus Su'ud. Jadi inilah orang panggil asas yang yang dibuat amalkan oleh kaum muslimin, lebih-lebih lagi untuk guru pondok. Ada ni tentang tilik, ada ni ambil berkat tawassul pada tilik khatamun nubuwah. Walaupun begitu, ada juga ulama yang tidak mengiktirafkan sebagaimana yang Imam Nawawi As-Sani tulis tu, sebagaimana yang kami nakal dari kitab Syarah Maulid Nabawi, musamma bil kawakibil anwar ala aqdil jauhar fi maulidin nabi al-Azhar, yang ditulis oleh setengah daripada ulama Azhar kita. Dia tulis dalam bab tu juga dari ni, sifat khatamun nubuwah. Dia kata qala al-Qalyubi, telah berkata Imam Qalyubi, wa ma ruwiya, dan barang yang telah diriwayatkan, annahu kana maktuban alaihi, bahwasanya adalah ia khatamun nubuwah itu tertulis di atasnya, di atas khatamun nubuwah tu, la ilaha illallah au Muhammadur Rasulullah au ghairu zalik, fabatilun la yajuzu i'tiqaduhu, maka batil, tidak harus i'tiqad akan dia. Ada juga ulama yang tidak mengiktiraf ke tulis itu, dan ada juga ulama yang mengiktiraf ke tulis itu. Bermakna kita di sini bahawasanya ni orang panggil khilaf ulama. Khilaf ulama dalam furu'ul aqaid. Maka kita kena reti bahawasanya ulama-ulama ni, ulama-ulama ni tidak balas walaupun dia berkhilaf, kerana dia bersepakat untuk berkhilaf pendapat. Kerana ulama-ulama ni ialah orang yahtarimuna wajhal akhar, boleh ihtiram, boleh hormat di atas pendapat orang lain, madama makbulan, selama mana pendapat orang lain itu diterima, muassasan, diasah ke alal usus wal usul, di atas asah-asah, ada asah dia, walaupun dhaif, ada orang panggil pendapat tu terbina di atas ada ni asas dan usul. Lalu kita tengok pula, kita tasawur pula dari segi mahkumun alaih, benda yang dihukumkan di atas dia, iaitu syirik. Kerana Jaki mengeluarkan hukum syirik kepada tawassul atau tabarruk dengan khatamun nubuwah. Lalu kita ambil di sini kita muqaddimah bagi Syekh Imam As-Sanusi radhiyallahu taala anhu. Abdun bil bab yarta